Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Akbar Ghazali dalam Buletin MBI edisi ke-20. Dan saya Dina Ottoman, saksikan paparan utama edisi kali ini. Belanjawan 2022, MBI peruntuk RM240 juta. UTC Perak lokasi pertama pemasangan panel solar fotovoltaik PV. MBI lancar pelan anti rasuah organisasi OACP 2021-2025. Belanjawan 2022, Majlis Bandaraya Ipoh MBI memperuntukkan sebanyak RM240 juta bagi belanjawan tahun hadapan dengan nilai defisit RM11 juta. Dengan bertemakan pemulihan ekonomi untuk kesejahteraan bandar, peruntukan itu diagihkan mengikut keutamaan beberapa sektor, iaitu perkhidmatan bandar, infrastruktur, kemudahan awam serta sosial dan pengurusan majlis. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Romanzi Baharin berkata, pendekatan belanjawan 2022 yang direncanakan itu adalah berlandaskan kepada pendekatan pembangunan mampan SDGs dan strategi Majlis Pemulihan Negara. Menerusi belanjawan itu, MBI menganggarkan kos perbelanjaan mengurus sebanyak RM210 juta, manakala kos perbelanjaan pembangunan bernilai RM30 juta, termasuk perbelanjaan pembangunan di bawah wang amanah. Selain daripada itu, Datuk Romanzi turut memberitahu pendapatan hasil yang akan diperolehi tahun hadapan pula adalah berjumlah RM221 juta. Anggaran hasil itu membabitkan peningkatan sebanyak RM1 juta berbanding tahun 2021 yang berpunca daripada hasil cukai 69%, hasil bukan cukai 23% dan terimaan bukan hasil 8%. Beliau berkata demikian pada sesi pembentangan bajet 2022 MBI yang diadakan di Dewan Mesyuarat MBI di Ipoh. Menuju ke arah bandaraya rendah karbon, Pusat Transformasi Bandar UTC Perak menjadi bangunan pertama pemasangan panel solar fotovoltaik PV. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Romanzi Baharin berkata, pemasangan panel solar itu adalah projek pertama Majlis Bandaraya Ipoh MBI dengan kerjasama Tenaga Nasional Berhad TNB. Menurutnya, projek yang siap pada Julai lepas itu akan memberi penjimatan penggunaan bil elektrik sehingga RM2.5 juta bagi tempoh 21 tahun kontrak. Ini adalah projek pertama MBI berkaitan dengan penggunaan tenaga solar untuk bangunan MBI lah. Yang pertama dan bukan yang terakhir. Lepas ni kita akan meneruskan lagi di bangunan-bangunan milik MBI. Matlamat kita yang pertama ni bukan sekadar untuk menjimatkan kos bil elektrik, tapi menuju ke arah bandaraya rendah karbon. Ya, kita cuba untuk tidak menggunakan tenaga berasaskan fosil. Ya, kita pergi kepada tenaga diperbaharui. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan bumbung panel solar tersebut di UTC Perak Ipoh. Lokasi kedua pemasangan panel solar PV itu dijangka dilaksanakan di Stadium Perak, Stadium Indra Mulia dan Kompleks Kolam Renang Ipoh. Majlis Bandaraya Ipoh MBI memfokuskan 6 bidang utama dalam usaha memerangi rasuah di peringkat organisasinya menerusi pelan anti rasuah organisasi OACP MBI 2021-2025. Bidang-bidang tersebut adalah tadbir urus, khidmat pengurusan, kewangan dan perolehan, perancangan dan pembangunan bandaraya, perlesenan serta penguatkuasaan dan perkhidmatan. Menurut Datuk Bandar Ipoh, Datuk Romanzi Baharin, dengan komitmen semua pihak, beliau yakin pelan tersebut dapat memacu MBI melaksanakan segala proses penyampaian perkhidmatan dengan lebih sistematik, dinamik, efisien dan berintegriti. Maka inisiatif MBI untuk membangunkan seterusnya melancarkan pelan anti rasuah MBI ini diyakini akan bertindak sebagai satu langkah proaktif ke depan yang lebih komprehensif dalam melahirkan anggota MBI yang berintegriti tinggi dan tiada toleransi kepada perbuatan rasuah. Beliau berkata demikian ketika berucap pada pelancaran OACP MBI 2021-2025 dan Ikrar Bebas Rasuah IBR
yang disaksikan Pengarah Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM Perak, Datuk Muhammad Fauzi Muhammad secara maya. Mulai 1 Oktober depan, warga Kota Ipoh yang ingin mengusahakan kebun komuniti bandar boleh membuat permohonan kepada Majlis Bandaraya Ipoh MBI. Peluang yang diberikan itu sebagai usaha MBI untuk menjamin kestabilan keselamatan makanan atau food security di samping meningkatkan taraf hidup penduduk di kawasan setempat. Datuk Bandar Ipoh Datuk Rumaizi Baharin berkata, bagi tujuan itu terdapat garis panduan pertanian bandar MBI perlu dipatuhi selain permohonan haruslah dibuat melalui komuniti dan membabitkan tanah berkeluasan maksimum 0.4 hektar. Sekarang ni kita dalam keadaan food security. Kalau kita gagal berbuat satu, kita takut negara kita nanti tak cukup makanan. Ya, sebab tu kita kena legalize dia dan kita akan pastikan tanah-tanah yang kita fikirkan tanah terbiar dalam kawasan bandaraya ataupun dalam kawasan pekan, kita akan majukan dengan sektor pertanian ini. Dan dengan kaedah ni kita tak perlu buka tanah baru. Maknanya kita tak perlu tebang hutan. Kita cuma hanya membangunkan tanah-tanah terbiar dalam bandaraya. Selain itu, Datuk Rumaizi memberitahu sebanyak 5 lokasi yang dibenarkan MBI bagi tujuan pembangunan kebun komuniti bandar ialah tanah bekas lombong, zon penampan, kawasan lapang yang tidak aktif, rizab jalan yang belum dibina serta rizab simpanan khas. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika melawat tapak projek pertanian bandar di kaki Gunung Mat Surat di Ipoh. Projek tanaman 650 pokok cili di kawasan Rumah Hijau seluas 7,000 kaki persegi itu membabitkan kerjasama dengan Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak PPPNP bersama Green Valley Agriculture serta Rimba Management dan Leisure Sedan Berhad. Sebanyak RM300,000 diperuntukkan bagi kerja-kerja baik pulih bumbung rosak dan uzur di Pasar Pasir Pinji Ipoh. Datuk Bandar Ipoh Datuk Rumaizi Baharin berkata, projek infrastruktur yang dijalankan secara berperingkat itu dijangka siap sepenuhnya 22 September ini. Menurut beliau, walaupun terdapat cadangan untuk membina pasar baru memandangkan ia sudah beroperasi kira-kira 50 tahun, namun tidak dapat dilaksanakan berikutan peruntukan daripada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT masih belum diperolehi. Jadi kita gunakan peruntukan kita melalui peruntukan pembangunan kita tahun 2021 ni yang kita peruntukkan 28 juta. So sebahagiannya 300,000 kita gunakan untuk baiki bumbung dulu, ya. Dan insya-Allah kalau tak ada masalah mungkin tahun depan kita tambah sikit-sikit lah, kan. Sebab kalau kita nak spend lump sum 10 juta tu dia jadi susah lah, kan. Tapi kalau kita baiki dulu mana kritikal kita buat ya satu-satu. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas selesai membuat tinjauan di pasar berkenaan. Hadir bersama Ahli Majlis MBI Zon 14 Dr. Richard Ng, Pengarah Kejuruteraan MBI Azman Muhammad Harun dan Ketua Penolong Pengarah Kejuruteraan Arif Muhammad Zainuddin. Majlis Bandaraya Ipoh MBI berjaya menyiapkan projek pembinaan tapak pengumpulan sampah di luar kawasan operasi pihak berkuasa tempatan PBT. Sebanyak 12 lokasi telah terpilih bagi melaksanakan projek berkenaan. Setiausaha Bandaraya Ipoh Ahmad Munir Ishak berkata, projek yang dilaksanakan itu sebagai sokongan menjayakan program Quick Win yang diperkenalkan kerajaan negeri. Kita harapkan kita pun MBI pun ke arah Ipoh Bandaraya Terbersih 2023. Jadi ini merupakan sebahagian daripada program-programnya lah. Ya, jadi kita harapkan sama-sama jaga tempat ini. Ya, janganlah jadikan tempat ini suatu tempat yang tak terurus. Memanglah tempat ini satu tempat pembuangan sampah, tapi hendaklah diuruskan dengan sebaik mungkin. Ya, sebab itu imej kita. Ahmad Munir berkata demikian kepada media selepas program penyerahan tapak pengumpulan sampah di Masjid Rahmaniah, Kampung Ulu Cepor. Hadir sama Ahli Majlis MBI Zon 5 Datuk Azizul Kamal Abdul Aziz dan Ahli Majlis MBI Zon 3 Muhammad Sharif. Penduduk kampung mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada pihak-pihak yang berwajib kerana dapat memberi tempat pembuangan sampah ni pada kegunaan penduduk lah dan orang tempatan di sini. Dalam pengembangan lain, sebanyak 300 tong sampah beroda berkapasiti 120 liter telah diagihkan di kawasan perumahan Taman Bunturia baru-baru ini.
Inisiatif di bawah program membudayakan amalan penggunaan tong sampah itu dilaksanakan menerusi Pelan Tindakan Ipoh Bersih 2023. Program pemberian tong sampah secara percuma itu telah disampaikan Setiausaha Bandaraya Ipoh Ahmad Munir Ishak. Untuk makluman semua lah, kita dalam proses sedang membangunkan pelan tindakan lah. Jadi kita, itu visi kita menuju Ipoh Bersih 2023. Jadi kita ada come out dengan pelan tindakan ya, menuju Ipoh Bersih 2023. Jadi pelan tu di peringkat akhir pembangunan dan insyaAllah akan dilancarkan oleh Yang Bahagia Datuk lah, Yang Bahagia Datuk Bandar dalam masa yang terdekat lah ya. Jadi sebahagian daripada inisiatif ataupun program dalam pelan tindakan tersebut, inilah program dia. Tambah beliau, pemilihan penerima tong sampah itu adalah berdasarkan komitmen penduduk mengikut jadual hari kutipan sampah selain mereka yang berstatus golongan berpendapatan rendah B40. Sementara itu, bagi ahli Majlis Bandaraya Ipoh MBI Zon 7, A. Ganison menzahirkan ucapan terima kasih kepada pengurusan tertinggi MBI yang melaksanakan program tersebut. Adalah semua syukur juga saya ucapkan terima kasih lah kepada Datuk Bandar merupakan mengambil inisiatif untuk memberi tong sampah percuma. Ini memang kita cadangan kita ialah untuk menghapuskan sampah haram. So I think semua pun hakilah. So kita memang kita akan bekerjasama untuk membagi semua taman-taman. Hadir sama pada program itu Pengarah Pentadbiran dan Operasi MBI Musa Don, Pengarah Kesihatan Bandaraya MBI Muhammad Alias Kamarudin dan Ketua Penolong Pengarah Kesihatan MBI S. Manisigaran. Imej baharu Perpustakaan Tun Razak PTR yang menampilkan lukisan mural 3 dimensi 3D bakal menjadi tarikan baru Bandaraya Ipoh. Setiausaha Bandaraya Ipoh Ahmad Munir Ishak berkata, lukisan mural yang dihasilkan bukan sahaja mengindahkan sesuatu bangunan itu, malah mampu menyampaikan mesej dan identiti yang tersendiri. Projek yang melibatkan kos sebanyak RM50,000 itu dihasilkan oleh pelukis-pelukis tempatan. Mungkin antara yang pertama lah di Ipoh ni dalam tempoh sekarang ni lah ya, dalam tempoh pandemik ini. So kita rebranding semula dan kita harapkan masyarakat ya, especially pihak pihak press boleh bantulah sebarkan luas, masyarakat datanglah ke Perpustakaan Tun Razak apabila dah dibuka sektor sektor pelancongan dan juga mungkin dibenarkan datang ke perpustakaan, datanglah ke sini untuk menikmati selain daripada kemudahan asas perpustakaan ini, juga boleh melihat lukisan-lukisan mural yang ada di luar yang mural ni semua di luar lah, bukan di dalam. Beliau berkata demikian dalam sidang media di PTR Ipoh. Sementara itu, pelukis mural Nur Sirajuddin Sharifuddin, 34 tahun berkata, konsep seni yang dipaparkan adalah berdasarkan fungsi perpustakaan dan juga mengintegrasikan konsep bandar pintar. Macam saya tak pernah pen dekat library, so kita tahu pen library ni nak kena lukis buku lah semua kan. So bila kita dapat info yang Datuk Bandar nak jadikan digital library ni dia punya core, sebab mungkin ramai orang dah tak datang library, sebab dekat rumah pun dia dah boleh ikut phone apa semua kan. So kita cuba buat satu tarikan baru dengan buat satu mural yang besar, dan daripada situ untuk menarik balik minat untuk orang datang ke library. Semangat perpaduan yang ditunjukkan oleh penduduk Garden Villa Sunway City Ipoh GVSC harus dicontohi warga kota Ipoh. Usaha mereka menganjurkan program kempen Kibar Jalur Gemilang baru-baru ini bukti kemuafakatan dan keharmonian penduduk setempat. Ahli Majlis Bandaraya Ipoh MBI Zon 2 Puteri Khalijah Muhammad Rali berkata, penganjuran program seumpama itu sekaligus dapat membangkitkan semangat patriotik sempena Hari Kemerdekaan yang ke-64. Untuk kita meraihkan sempena Hari Kebangsaan ke-64, di mana semangat komuniti ini bekerjasama untuk kita memupuk semangat Hari Merdeka itu dan membangkitkan semangat dalam keadaan kita pandemik COVID ini, memberi semangat pada semua penduduk di kawasan ini. Beliau berkata demikian kepada media selepas program kempen Kibar Jalur Gemilang bersama penduduk GVSC yang turut dihadiri Datuk Bandar Ipoh, Datuk Romanzi Baharin. Pengisian program turut melibatkan penanaman pokok bunga hiasan dari jenis frangipani oleh Datuk Romanzi dan Setiausaha Persatuan Penduduk GVSC M. Batunatan.
Baiklah saudara, laporan itu menutup buletin MBI edisi ke-20. Anda diminta kekal duduk di rumah jika tiada keperluan untuk keluar, serta patuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Selain itu, marilah kita bersama-sama menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Lindung diri, lindung semua. Dengan itu, Assalamualaikum Dan salam hormat.